Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya Cikgu Farah. Untuk video kali ini, kita akan belajar bagaimana untuk mencipta soalan kuis dalam bentuk permainan melalui web word wall dengan menggunakan smartphone saja. Jadi, jom kita mula. Pertama sekali, saya akan buka Google Chrome lah. Okay, kemudian saya akan type word wall. Okay. Kemudian saya akan pilih yang paling atas ni, wordwall.net lah. Okey, saya klik. Seterusnya saya akan dapat paparan seperti ini. Bila cikgu-cikgu dapat paparan seperti ini, cikgu-cikgu boleh pilih lah. Okey, tengok sampai ke bawah. Okey, ni contoh-contoh cikgu-cikgu lain yang telah buat ataupun educator lain yang telah buat. Okey, seterusnya ni adalah template yang disediakan oleh website ni lah. Okey, jom kita sign up dulu. Kenapa kita perlu sign up? Supaya nanti bila kita dah siapkan kita punya template aktiviti kita, kita boleh share pada anak murid kita lah. Okey, kita sign up. Saya klik sign up to create activity. Saya sign in pakai Google. Okey, saya pilih email saya. Okey, seterusnya akan keluar paparan seperti ini. Kalau cikgu-cikgu tak pernah sign up lagi ataupun tak pernah login, akan kosong sajalah ni sebab saya dah pernah buat. Jadi ada satulah untuk saya. Okey, untuk pengetahuan cikgu-cikgu semua, untuk sign up for free ni kita hanya boleh guna 5 template saja. Kalau nak guna lebih daripada 5 template, kita kena belilah. Okey, nak beli macam mana? Beli dekat sinilah kita upgrade. Kita tekan 3 baris ke atas tu, kita boleh upgrade lah. Okey, saya klik upgrade. Okey, upgrade ni untuk basic yang free ni kita boleh dapat 18 template. Okey, tapi kita hanya boleh create 5 saja. Okey, kita boleh buat 5 game saja. Kalau kita nak buat unlimited, kita boleh pilih standard lah. Standard ni paling murah lah, RM10 sebulan. Okey, jadi kita back balik. Okey, saya tekan 3 baris di atas tu. Okey, untuk pengetahuan cikgu-cikgu, create activity ni kita nak cipta template kita. My activity ni template yang telah kita cipta. Dan my result ni pula kita nak tengok jawapan budak-budak lah ataupun jawapan pelajar kita nanti. Okay, jadi pertama sekali saya ajar cikgu-cikgu macam mana nak create activity. Saya klik create activity. Okay, kemudian saya boleh pick template lah. Okay, nampak tak? You have used one of your 5 resource lah. Jadi saya ada lagi 4. Okay, saya tunjuk kat cikgu-cikgu ada macam-macam template yang boleh cikgu-cikgu explore lah. Saya akan tunjuk satu dululah macam mana nak buat. Okay, saya nak pilih group sort lah. Okay, saya pilih group sort. Okay, saya akan keluar paparan macam ni. Saya perlu beri title lah. Untuk memudahkan kerja saya dah siap saya punya ni dalam bentuk Word. Jadi, saya cuma copy dan paste saja. Okay, first sekali saya copy lah. Untuk title saya. Okay, title ni saya bagi arahan teruslah, senang sikit. Okay, padankan ciri-ciri bagi jenis tumbuhan berbunga berikut. Okay, saya bagi terus arahan, senang. Okay, kemudian saya nak buat padanan dua kumpulan lah, iaitu kumpulan monocotyledon dengan dicotyledon. Okay, tapi dia ada tulis group 1 dan juga dia ada tulis group 2. Saya tukarlah, saya klik benda ni. Saya tukar. Okay, saya tukar nama group ni, saya saya copy paste lah, senang sikit, cepat sikit. Okay, cikgu-cikgu boleh tulis je, tak ada masalah. Okay, sebab saya nak cepatkan video saya ni, jadi saya copy dan paste. Okay, done. Okay, kemudian group 2 ni pun saya tukar. Saya tukar dicotyledon. Copy. Saya paste. Okay, senang saja ya cikgu-cikgu nak buat benda ni. Sambil-sambil baring pun boleh buat pakai telefon. Okey, saya dah siapkan grupnya kepada 2 grup lah. Grup monocotyledon dengan dicotyledon. Jadi seterusnya, saya nak add item. Add item ni cikgu-cikgu boleh pilih sama ada dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk tulisan lah. Atau kedua-duanya pun boleh, tak ada masalah. Kalau add gambar ni nanti cikgu-cikgu untuk monocotyledon contohnya. Saya nak tulis sini kategori ataupun ciri-ciri untuk monocotyledon. Contoh, pokok adalah pokok jagung. Saya tak perlu tulis, saya boleh bagi gambar pokok jagung je. Menarik sikit lah. Okey, saya sambung buat. 1 cotyledon. Copy. Saya paste. Okay, kemudian saya tekan add an item lah sebab saya nak tambah lagi ciri-ciri dia. Copy. Paste.
Penyediaan kuis ni menggunakan telefon bimbit, cikgu-cikgu boleh buat sambil baring-baring. Okay, paste. Add an item. Okay. Kita buat sampai habis. Lepas tu saya akan tunjuklah contoh outcome dia tu macam mana. Paste. Dan yang terakhir, pokok jagung untuk monocotyledon. Okay, untuk dicotyledon pula 2 cotyledon. Add an item. Daun jejala. Add an item lagi. Akar tunjang. Okay, andai kata ada grup lebih daripada 2. Macam saya 2 grup je kan. Okay, nak 2 grup boleh. Boleh add a group kat bawah ni, nampak? Dia boleh minimum 2, maksimum 8. Okay, ciri-ciri ni pula saya boleh maksimum sampai 20 lah. Okay, saya tambah lagi. Batang berkayu. Dan yang terakhir, pokok durian. Okay. Saya pun dah siap saya punya ni. Okay, apa saya buat? Konten saya dah siap. Saya tekan done. Okay, bila saya dah tekan done, dia pun dah save aktiviti saya. Dah siap saya punya game. Okay, saya dah boleh bagi kat pelajar saya game. Tapi sebelum saya bagi tu, saya kena check dululah. Okay, jom kita check tengok macam mana game dia. Okay, untuk check tu saya tekan start ni lah. Kat atas ni kan, tengah-tengah ni saya tekan start. Okay, game kita dah mulalah. Okay, saya saja cara cuba jawab lah, tengok. Saya letak-letak je. Kita tengok macam mana. Andai kata kalau saya letak salah tu, apa reaksi dia. Okay. Submit answer. Okay, dia akan bagi tahulah mana betul, mana salah. Sudah siap lah kiranya. Dia siap bagi markah lagi kat kita lah. Okay, lepas tu dia boleh pilih lah start again ke apa ke. Okay, untuk setup start again, nak tulis nama pelajar ni. Okay, bila kita nak klik share ni, kita nak bagi link dekat pelajar kita kan. Okay, kita klik share ni. Okay, bila kita klik share. Okay, kalau kita nak bagi dekat cikgu lain lah. Cikgu lain, cikgu sains lain ke. Dan dia boleh edit ikut kesesuaian dia juga. Okay, kita bagi guna ni lah, make ke public ni lah. Kita pastikan public lah sebab saya buat ni sebagai private. Okay, sebab saya nak bagi dekat pelajar saya saja. Jadi saya set assignment ni lah. Saya akan klik set assignment kalau saya nak bagi kat pelajar. Okay, bila saya dah bagi dekat pelajar, contohnya saya set assignment. Okay, saya boleh pilih nak pelajar tulis nama ke tak. Okay, ataupun kalau nak tulis nama, kena enter name lah. Dia akan tulis nama dia lah. Nama pendek dia ke, nama panjang ke. Okay, kemudian ada deadline tak? Okay, kita boleh set juga. Lepas tu nak tunjuk jawapan tak kepada pelajar. Okay, kemudian leaderboard. Siapa yang paling atas sekali. Okay. Kemudian dan start again. Dia boleh buat banyak kali lah game ni. Dia boleh main banyak kali. Okay, dan bila kita klik start ni. Okay, kita dah boleh share link ni pada pelajar kita. Dekat mana-mana je. Dekat Google Classroom ke, dekat Facebook ke, dekat Twitter ke, dekat WhatsApp ke, dekat Instagram ke. Mana-mana je kita boleh share pakai link ni saja. Lepas tu kita klik done. Okay. Satu lagi. Cikgu-cikgu macam tadi template saya macam ni kan, klasik. Okay, saya boleh tukar juga kepada wooden desk, primary, okay, cloud, neon dan sebagainya lah. Okay, dah siap salah satu template saya lah, game saya. Okay, saya nak bagi tahu kat cikgu. Okay, 3 baris ke atas ni kita klik. Okay, my activity. Okay, ni contoh yang saya dah buat lah. Sebelum ni saya dah pernah buat hangman. Okay, saya nak tunjuk dekat cikgu untuk hangman ni pun menarik juga. Saya suruh pelajar saya meneka jenis kumpulan vertebrata. Okay, saya try start a game untuk cikgu tengok lah. Okay, saya start. Okay, apa yang pelajar saya kena buat? Dia kena meneka lah. Mempunyai bulu dan melahirkan anak. Apa jenis kumpulan vertebrata tu dia kena meneka. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali lah. Contoh saya bagi Okay. Kalau betul, okay, kalau salah, dia dah hilang satu nyawa dia lah.
Okey. Ni contohlah. Okey, macam mana saya buat ni? Saya pilih template hangman. Okey, kemudian saya buat macam ni lah. Aktiviti saya, tajuk dia. Kemudian saya pilih with clue. Saya letak sini mamalia. Sama juga boleh letak gambar ataupun boleh tulis je. Okey, saya pilih untuk tulis lah. Kemudian saya tekan done lah. Saya dah dapat satu game yang untuk bagi pada pelajar lah. Pelajar sains saya. Okey, seterusnya kita pergi kepada my result pula. Okey, saya klik my result. Okey, my result ni apa dia? Kita boleh check jawapan budak. Okey, memandangkan saya tadi pilih untuk pelajar menulis nama dia. Jadi saya boleh check lah berapa pelajar dah jawab. Okey, bila saya klik, okey, saya boleh tengok nampak kat sini dia tulis kosong. Pelajar tak jawab lagi sebab ni semalam saya cuba buat, tengok. Okey, kemudian saya boleh tengok semua pelajar, deadline ada ke tak ada. Okey, akan keluarlah kat sini result by student. Nama budak, berapa dia betul, berapa salah, berapa masa yang dia ambil untuk jawab. Okey, dan satu lagi. Okey, kita pergi dekat okey, saya klik word wall ni, saya klik word wall. Okey, saya pergi dekat bawah sekali ni, saya scroll bawah ni, nampak tak ada cikgu yang dah pernah buat kan? Okey, saya pilih satulah, contohlah saya pilih English Year 1 ni, saya pilih. Okey. Bila saya pilih, saya juga boleh share ni kepada pelajar saya. Okey, bila saya share pada pelajar, okey, cikgu-cikgu mesti tanya. Lepas tu, kita boleh check tak jawapan pelajar kita? Kita boleh check jawapan pelajar kita. Bila kita dah share kan, kita dah share to my student ni, kita boleh check jawapan pelajar kita dekat my result tadi tu. Dia akan tulis lah siapa jawab pelajar kita, nama apa, pelajar kita je lah sebab kita share kan. Okey. Okey, untuk tambahan, saya klik back. Ada yang kata cikgu-cikgu nak cari bersesuaian dengan subjek cikgu-cikgu boleh type lah dekat sini, search for public activity ni lah. Sains ke, matematik ke, fizik ke, kimia ke, yang bersesuaian lah. Dan kita boleh edit juga benda tu, tak ada masalah. Okey, itu saja kita belajar untuk video kali ni. Sebarang pertanyaan boleh tanya di ruangan komen, saya akan cuba jawab. Sehingga kita bertemu lagi. Bye-bye.